Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi tentang bike komputer ataupun komputer basikal di antara Garmin 820 dan juga Wahoo Element Roam. Manakah akan menjadi pilihan anda? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Saya telah menggunakan Garmin 820 ini hampir 2 tahun lebih, dan Wahoo Element Roam ini baru saja saya beli dalam beberapa hari, dan ini bukanlah model yang sangat baru di pasaran sebab ia telah dikeluarkan sekitar mungkin setahun lebih. Sebagai pengguna, saya akan memberikan pendapat yang mudah untuk anda menilai yang mana sesuai untuk anda. Jadi pertama sekali saya ingin terangkan tentang Garmin 820 ini yang telah saya beli lebih 2 tahun yang lalu. Di mana Garmin ini pada mulanya saya memang teruja dengan Garmin 820 ini sebab ia mempunyai touchscreen. Sekarang Garmin ini berada pada safe mode, dan bila anda tekan saja skrinnya, dia akan menyala semula, mengeluarkan data. Dan ini adalah saya suka tentang 820 ni berbanding model yang lebih besar, H1000, sehinggalah yang terbaru ialah Garmin H1030 iaitu 1030. Kenapa saya tidak memilih model-model 1000, 1030? Sebab ia agak besar. Jadi bagi pendapat saya, kalau sebagai bike komputer ni, komputer basikal, jika ianya terlampau besar, seolah-olah ia seakan-akan telefon bimbit, handphone. Jadi kita sudah ada handphone, kenapa kita perlukan bike komputer yang sangat besar? Jadi sebab itu saya memilih model 820 ini. Dan ianya kecil dan ia mempunyai banyak fungsi-fungsi dan setaraf dengan model-model Garmin yang lain. Kita akan buatkan perbandingan di antara dua bike komputer ini ataupun komputer basikal ini. Jadi Garmin ini memang dari segi rupa bentuknya, memang design dan sebagainya adalah memang bergaya lah, kan. Jadi saya suka dengan rupa bentuk Garmin, iaitu something yang mudah, something yang simple. Memang hebat lah, saya suka pada desainnya. Tapi kalau dilihat dari segi Wahoo ni, desainnya boleh tahan juga, cuma desainnya bagi saya adalah agak terkebelakang, iaitu dia tidaklah sangat moden. Bentuknya memang agak konvensional, maklumlah, sebab kalau dilihat memang ada banyak button, di mana ada banyak butang. Di sini ada, di depan ada 3 butang, di tepi ada 1 butang untuk power, dan satu lagi ada 2 butang. Ini untuk zoom in dan zoom out. Dari segi rupa bentuk, saya anggap Garmin lebih bergaya dan nampak lebih hebat lah. Bila anda pakai saja Garmin ni, orang akan tahu, oh, Garmin. Memang jenamanya, desainnya, gayanya memang hebat lah. Jadi memang Wahoo terkenal juga, tetapi hanya orang-orang yang tertentu saja yang tahu keistimewaan Wahoo ini. Jadi bila orang nampak anda memakai Wahoo, orang kata, kenapa anda memakai Wahoo, kan? Tapi bila Garmin, orang tahu, oh, memang high end, itu yang mutamat, boleh tutup buku. Baiklah, kedua kita akan menilai dari segi fungsi ataupun kebolehgunaan. Ini adalah kriteria yang sangat penting, di mana kalau anda tahu, dan di mana kalau anda inginkan komputer basikal yang touchscreen, memang semestinya Garmin akan menjadi pilihan anda lah. Dan Wahoo, setakat ni Wahoo tidak mempunyai touchscreen ataupun yang boleh anda gunakan touchscreen lah. Semuanya berdasarkan kepada butang. Tapi ini tidak bermakna bahawa Wahoo terus kalah dalam segi fungsi ataupun kebolehgunaan, di mana menggunakan touchscreen ni untuk komputer basikal ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, untuk Garmin ni, apabila dalam cuaca hujan, jika anda ingin menggunakan touchscreen ni, ia adalah amat susah. Dan sebenarnya saya tak suka, saya menghadapi masalah
bila dalam keadaan hujan, jika saya ingin mencari sesuatu dan saya ingin menggunakan fungsi di dalam byte komputer ataupun Garmin ini, ia adalah susah sebenarnya. Masalah dengan Garmin ini juga ialah semua fungsi-fungsi dikawal di dalam byte komputer ini. Contohnya jika anda ingin fungsi tertentu, jadi anda memang semuanya anda kawal di sini. Jadi mereka yang suka pada touchscreen, mereka semestinya akan memilih Garmin lah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila anda menggunakan touchscreen, ia adalah sedikit perlahan ataupun slow. Tetapi dengan Wahoo, sebab ia menggunakan butang, ia adalah sangat-sangat mudah. Memanglah bila anda menekan butang, semestinya ia terus berfungsi dengan baik. Sebenarnya tidak bermakna walaupun Garmin punya touchscreen, ia adalah menang dari segi fungsinya. Jadi untuk kriteria ini, iaitu dari segi kebolehgunaan ataupun fungsi, jadi saya menilai seri untuk Garmin dan juga Wahoo. Baiklah, seterusnya dari segi perisian. Perisian ataupun dalam bahasa Inggerisnya software lah. Semuanya fungsi ataupun kawalan dalam Garmin ini boleh dilakukan di dalam komputer basikal ini sendiri. Berbeza dengan Wahoo, di mana anda boleh mengawal dengan menggunakan telefon bimbit anda, di mana Wahoo menggunakan app iaitu Wahoo Element. Bila anda buka saja app ini, ia terus sync pada komputer basikal Wahoo ini. Jadi segala-galanya anda boleh kawal di sini. Di sini anda boleh lihat, katalah dalam app ni anda ingin memilih lokasi di mana anda ingin pergi. Jadi memang menarik. Katalah kita nak pergi ke Kelly Castle, dia akan sync. Jadi route loaded, jadi kita boleh pergi ke Kelly Castle. Jadi dia akan menunjukkan arah ke Kelly Castle. So itu yang menarik lah. Jadi untuk integrasi antara app, jadi saya memberikan kemenangan kepada Wahoo. Saya rasa itu adalah sesuatu yang mudah digunakan, sangat mudah dari segi fungsinya, dan memang amat-amat berbantu. Utamanya seperti yang saya nyatakan, jika ada hari hujan. Dan satu lagi, iaitu di antara kekurangannya ialah di mana skrin pada Garmin ini ia adalah sangat silau. Jadi ia sangat silau. Kadang-kadang bila hari terang, anda tidak boleh nampak data-data pada komputer basikal Garmin ini. Itu masalahnya. Berbanding dengan Wahoo ini, tidak kira keadaannya, di mana cuaca terik, hari hujan, anda dapat melihat skrin ini dengan jelas sekali. Itu dari segi bateri. Model Garmin 820 boleh tahan sehingga 15 jam. Dan Wahoo Element ROM ini boleh bertahan sehingga 17 jam. Dan walaupun begitu, tapi Garmin boleh menggunakan safe mode. Dan sepanjang perjalanan Audex 20 jam tu, Garmin safe mode masih boleh bertahan. Dan Wahoo ini, secara jujurnya saya belum menggunakan lagi sepenuhnya untuk Audex. Dan saya akan kembali lagi untuk buat review tentang bagaimana Wahoo semasa kayuhan Audex. Di antara kelebihan sebenarnya Wahoo ini, anda lihat di mana katalah anda berkayuh dan anda perlu charge komputer basikal anda. Lihat di mana Wahoo, iaitu untuk anda chargekan, ia berada betul-betul di bawah. Ini byte komputer, dan ini adalah di mana anda gunakan, anda masukkan kabel anda ke dalam pun komputer basikal ini untuk anda chargekan. Ini adalah faktor yang sangat penting sekali, tapi saya rasa Garmin tidak melakukannya yang baik, di mana ia diletakkan di belakang, bukan di bawah. Jadi ini adalah penting yang berkaitan dengan bateri. Tapi nampaknya Garmin kalah dalam hal ini. Mengapa kita ada komputer basikal ni? Adalah untuk navigasi. Jadi yang menarik tentang Wahoo ini ialah navigasinya adalah lebih terperinci, di mana ia menunjukkan iaitu nama jalan, dan warnanya lebih menarik. Jika anda ingin masukkan route,
di mana untuk Garmin anda terpaksa menggunakan kabel. Disebabkan Wahoo ini mempunyai aplikasi, anda boleh download saja daripada komputer anda, daripada handphone anda, telefon bimbit anda, dan anda boleh masukkan terus ke aplikasi dan terus sync ke sini tanpa menggunakan kabel. Itu bagi saya adalah penting sebab untuk acara Audex saya memerlukan navigasi yang sangat yang terbaik lah yang ada. Saya satu hari nanti ingin buat bikepacking, ingin buat touring, jadi saya perlukan navigasi yang baik. Dan untuk Audex, memang jika anda buat kesilapan, anda tersesat jalan dan sebagainya, anda akan merana. Antara kelebihan Wahoo yang terbaru iaitu dari segi rerouting, di mana jika anda tersalah jalan, ia akan menunjukkan arah alternatif supaya anda masih sampai ke destinasi. Garmin mungkin ada caranya untuk rerouting ataupun untuk mengubah jalan alternatif, tetapi ia seolah anda terpaksa patah balik. Dan akhir sekali, akhir sekali dari segi harga, disebabkan Wahoo ini iaitu model baru, saya baru saja beli, jadi harganya iaitu sekitar 1,700 lebih. Dan Garmin 820 ni pada waktu 2 tahun yang lalu saya beli pun harga lebih kurang sama jugalah. Jadi dari segi harga adalah seri juga. Okey, Assalamualaikum Madam. Okey. Kita pertama kali lah jumpa Jadi tadi kawan kita ni pernah tengok juga channel Sembang Bicycle is Free Ya, betul. Okey. So hari ni topik kita topik kita Adam, nama siapa? EB. Okey, EB. Topik kita ialah tentang bike komputer. Di sini kita ada dua bike komputer. Okey. Satu ialah Garmin, satu ialah Wahoo. Okey, pernah dengar brand Wahoo ni? Tak pernah dengar kalau Garmin pernah dengar? Garmin biasa Saya Wahoo saya pernah pakai. Oh, pernah pakai Wahoo tapi dia dah rosak lah. Oh, ya ke? Dah jatuh. Oh, dah jatuh. Sekarang pakai apa? Pakai handphone je? Pakai biasa je lah. Oh, apa nama tu? InBike. Okey. Okay, Adam, saya bagi tahu kelebihan antara dua komputer basikal ni Okay. Garmin ni dia touchscreen. Touchscreen kan. Tak banyak komputer basikal yang touchscreen kan. Memang kalau touchscreen tu memang hebat lah kan. Itu antara kelebihan dia. Tapi Wahoo ni ialah navigasi dia memang super. Maksud dia katalah kita nak pergi Cari Castle kan, daripada Ipoh ke, daripada Batu Gajah ke, kita tekan je dia akan tunjuk arah demi arah, nama jalan semua ada. Okey, jadi satu hari nanti kita nak round satu Malaysia kan, kita nak buat bikepacking, nak buat touring, kita boleh pakai navigasi yang hebat lah daripada Wahoo ni. Jadi kalau Adam diberi pilihan antara kelebihan dan kekurangan Garmin ni dan kelebihan dan kekurangan Wahoo ni tak ada touchscreen lah, itu je lah kekurangan dia. Jadi mana yang Adam akan pilih? Wahoo juga. Wahoo juga Penting tu. Okey, penting sebab navigasi tu kan. Navigasi semua. Okey, touchscreen tak penting Kurang lah kan. Tapi penting juga sebenarnya, tapi saya lebih prefer Wahoo lah. Wahoo lah. Kalau jenama ni penting tak? Kalau brand orang kata ui hebat lah Garmin lah kan, high end. Penting ke ataupun lebih pada fungsi dia? Lebih daripada fungsi. Kalau lebih saya fungsi, kalau saya lebih daripada fungsi. Alright. Terbaik Adam. Okey. So kita tanya pula, apa tadi? EB Ya. Okey. EB, apa pendapat EB? Dah dengar tadi kekurangan dan kelebihan. EB pilih yang mana? Saya pilih fungsi juga. Fungsi juga iaitu Wahoo lah. Okey, sebab navigasi penting lah kan. Ya. Okey. Mana tahu kita nak travel satu Malaysia ke, nak pergi travel ke Mekah ke kan. Kan. So itulah. Okey, terima kasih AB, terima kasih Adam. Jadi di sini apakah penilaian anda? Yang manakah yang anda pilih? Okey, ada yang di antara di sana kata, "Oh, Garmin." Ada di antara sana yang tahu tentang kelebihan Wahoo akan Wahoo. Jadi anda pilih sendiri. Saya telah buat review yang sepatutnya. Apa pendapat anda? Sila hantarkan pendapat anda di ruangan komen. Dan jika anda ada pertanyaan lagi tentang kedua-dua ini, jadi tolong kongsikan bersama saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik.
Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.